Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semalam saya telah ajarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 103 ini terjemahan dengan penafsiran-penafsiran negatif mengenai ayat ini. Kita dah tahu bagaimana penafsir-penafsir sebelum ini terpaksa mengatakan bahawa berlaku ilmu sihir di dua zaman, iaitu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam dengan di zaman sewaktu di Babil. Kemudian kita dah belajar juga penafsiran negatif yang di luar sana mengatakan malaikat inilah mengaku mereka boleh bertahan, mereka boleh melakukan kebaikan, tetapi mereka juga terjumus ke dalam dosa. Itu yang kita dah belajar semalam. Tetapi hari ini kita akan belajar penafsirannya yang sebenar. Apakah yang berlaku yang sebenarnya daripada penafsiran dalam ayat ini? Yang pertama yang kita nak tahu mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam. Banyak cerita-cerita yang betul-betul mengarut mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Taurat juga tidak menolong, malah mereka pun menyokong. Ada tertulis dalam kitab mereka, iaitu dalam bab King, nanti saya sampaikan dalam penafsiran nanti, menuduh dia ada isteri yang ramai, menuduh dia juga mengikut syaitan. Jadi itu yang terjadi. Jadi berkat kedatangan Al-Quran Karim dapat membersihkan nama Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian begitu juga mengenai malaikat. Mereka katakan malaikat pun terjerumus ke dalam dosa. Tetapi kita hari ini kita akan sampaikan apakah yang sebenar, apakah yang disebutkan di sini malaikat, dua orang malaikat di sini, apakah yang sebenarnya. Kemudian cerita yang sebenarnya iaitu sebenarnya adalah konspirasi orang-orang Yahudi untuk menghancurkan agama Allah. Yang di sini nanti kita akan sampai. Sebenarnya kalau kita kaitkan ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya, kita dah belajar bagaimana kenakalan, kejahatan orang-orang Yahudi sejak zaman Nabi Musa alaihissalam lagi sampailah zaman nabi-nabinya yang lain, termasuk zaman Nabi Isa alaihissalam, termasuklah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita katakan ayat ini berkaitan dengan Yahudi, memang tidak lari maksudnya. Dan malaikat pun kita akan sampaikan memang betul tak akan ada lari daripada maksudnya. Malaikat yang kita masukkan di sini adalah manusia juga ataupun nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, seperti saya katakan tadi, dengan kedatangan Al-Quran dapat membersihkan nama Nabi Sulaiman alaihissalam, dapat membersihkan nama para malaikat juga, dan dapat membuktikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa konspirasi ini memang ada dalam orang-orang Yahudi pada 3 zaman ini. Tapi ada perbezaan antara rancangan-rancangan, plan-plan yang mereka lakukan itu. Sekarang saya ingin sampaikan mengenai malaikat tadi. Yang malaikat itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan melakukan perkara yang dilarang, apalagi melakukan dosa. Dia akan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau para malaikat tidak mempunyai sifat untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan manusia. Manusia ada pilihan. Dia ingin memilih yang baik atau memilih yang buruk. Mereka ada pilihan, tapi malaikat tidak. Malaikat sebagaimana yang Allah SWT berfirman dalam surah Tahrim ayat 7 yang berbunyi, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sekali-kali tidak akan mengingkari apa-apa perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan beramal padanya apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Ini sifat malaikat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran.
Jadi semalam saya dah katakan bahawa yang di sini adalah malaikat di sini adalah manusia juga, tapi mempunyai kedudukan atau keelokan, kewarakan yang tinggi sebagaimana digambarkan dalam surah Yusuf. Dikatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam bila mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam, in haza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang terhormat, kata mereka. Jadi Yusuf alaihissalam pun digambarkan seperti malaikat. Jadi malaikat di sini adalah nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ingin kita sampaikan adalah bahawa di sini adalah sebenarnya adalah konspirasi orang-orang Yahudi yang berlaku. Jadi ayat ini kalau kita katakan konspirasi orang Yahudi, maknanya ayat ini tidak bercanggah atau tidak terkeluar daripada ayat-ayat sebelumnya yang kita bicarakan tentang kenakalan orang-orang Yahudi. Dan di sini pun juga kenakalannya yang puncak daripada semua kenakalan tadi, yang inilah yang puncaknya. Jadi di sini kita bahagikan ketiga bahagian dalam ayat ini. Satu iaitu konspirasi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kedua iaitu di zaman Nebukadnezar, raja di Babel. Jadi ada dua malaikat iaitu Harut dan Marut yang membantu Bani Israel untuk keluar daripada kerajaan Babel. Kemudian inilah daripada ayat ni, kalau di sini wattaba'u, sampailah sihra, ini di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian wama unzila ala malakaini bi Balil, sampailah ke illa biiznillah, ini di zaman di Babylon. Kemudian wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'um, sampailah kanu ya'lamun, ini adalah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan sini ini adalah konspirasi yang mereka adakan satu kumpulan atau society yang tersembunyi, underground society yang kita dengar, yang kita belajar sebelum ini, iaitu Freemason Society. Inilah Freemason Society sebenarnya yang ingin disampaikan dalam ayat ini. Freemason Society ini mereka mengadakan rancangan secara tersembunyi dan mereka banyak menggunakan bahasa-bahasa isyarat dan mereka tidak melibatkan kaum wanita di dalamnya. Hanya kaum lelaki sahaja yang boleh terlibat dalam Freemason Society ini. Jadi Freemason Society ini bukanlah Freemason Society yang ada di zaman sekarang ini. Ini Freemason Society yang ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian yang ada di zaman Babel, kemudian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Freemason Society ini, tapi yang sekarang ini dah banyak tumbuh society yang hidden ini, yang tersembunyi ini, dan mereka dah tak sama seperti perjuangan yang dulunya. Mereka mungkin ada ambil bahagian daripada perjuangan-perjuangan dulu ataupun mungkin tidak. Atau sebahagian yang diambil dan sebahagian mereka tidak ambil. Jadi Freemason Society ni, kalau kita melihat dalam Jewish Encyclopedia, jadi mereka mengakui bahawa Freemason Society ni memang dah ada di kalangan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi lah yang mewujudkan Freemason Society ni. Ini ada dalam Jewish Encyclopedia. Kemudian dalam Jewish Encyclopedia juga ada mengakui bahawa Freemason Society adalah tanda-tanda daripada Yahudi juga. Jadi mereka mempunyai ada tanda-tanda ni, itu semuanya tanda-tanda melambangkan kepada orang-orang Yahudi. Dan mereka mengakui juga bahawa Freemason Society ini wujud di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam lagi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahawa di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam telah ada kekacauan, telah ada wujud orang-orang yang menentang, yang memberontak di kalangan orang-orang Yahudi terhadap pucuk pimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam.
Jadi Jews yang kafir dia, mereka mengakui bahawa di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, sejak ingin dibina dan mereka punya tempat ibadat, ada seorang engineer yang sangat bijak yang dikatakan namanya di sini Horam. Horam inilah yang memainkan peranan, mengadakan penentangan. Kemudian dikatakan Horam inilah yang telah membunuh 3 orang pekerja atau dia punya orang-orang dekatnya yang membina rumah ibadat orang Yahudi pada waktu itu. Jadi itu menjadi rahsia sampai sekarang. Kenapa dibunuh? Dan menjadi tanda juga di tempat ibadat mereka di Yerusalem itu, di mana ada tiang digelar tiang Brace dan tiang Jesin. Ini melambangkan orang-orang yang mengadakan konspirasi atau mengadakan society, secret society di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi mereka banyak menggunakan bahasa isyarat, menggunakan lambang-lambang untuk bermesyuarat antara mereka dan cuba untuk menjatuhkan, menggagalkan kerajaan Sulaiman alaihissalam. Banyaklah ada kisah-kisah, kalau kita lihat terlalu banyak kisah-kisah tentang Nabi Sulaiman. Antaranya dikatakan bahawa dikatakan di sini bahawa Nabi Sulaiman mempunyai seorang engineer yang bernama Horam. Jadi Horam ini pun inginkan Balqis, dan Nabi Sulaiman pun dikatakan sukakan Balqis. Jadi kerana dengki, kerana cemburu, jadi Horam ini dibunuh. Ini cerita yang di kalangan orang di Taurat lah. Kemudian ada juga cerita yang mengatakan bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam telah tidak suka dengan Horam tadi kerana kebijakannya, kerana kepandaiannya, kerana petah dia bercakap, kemudian ingin mengadakan huru-hara, lalu dia ingin dicampakkan ke dalam minyak yang mengeledak. Kalau air kita masak berbuih-buih tu apa maknanya? Mendidih. Minyak yang mendidih. Dia katakan nak dicampakkan dalam minyak yang berdidih, minyak panas. Jadi pada waktu itu pakcik Horam ini selamatkannya, dan dari situlah mula permusuhan. Maka terjadilah mereka katakan kerana Horam dan nak dibunuh. Jadi pengikut Horam ini kan sangat kecewa dengan Sulaiman, jadi mereka mengadakan konspirasi untuk menjatuhkan Nabi Sulaiman. Dan bila dikatakan Horam ini telah dibunuh, jadi mereka mula merancang untuk menjatuhkan kerajaan Sulaiman alaihissalam. Ini memang dalam Jews Encyclopedia memang ada dicatatkan bahawa memang jelas ada permusuhan antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Horam. Walaupun Horam telah mati dibunuh, tapi pengikut-pengikutnya masih tak puas hati. Mereka menganggapnya mulia, dan ada sebahagian daripada pengikutnya mengatakan dia tidak mati tapi dia diangkat ke langit. Ini dia. Jadi setelah Horam mati, jadi mereka mengadakan rancangan. Dia memanggil seseorang. Waktu tu di zaman dikatakan zaman akhir-akhir kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam, waktu dia dah tua lah. Jadi mereka memanggil seorang bernama Jeroboam. Jeroboam ini sewaktu zaman Nabi Daud alaihissalam, dia lari ke Mesir kerana memberontak, kerana membantah. Jadi dia dibuang negeri dan pergi ke Mesir. Kemudian bila zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, dia dipanggil oleh orang-orang anak murid daripada Horam tadi. Mereka panggil Jeroboam datang kembali ke Israel, ke Palestin waktu tu, Yerusalem, panggil ke Yerusalem. Lalu mereka memberi sokongan secara sembunyi. Mereka sanggup melakukan apa saja untuk menyokong Jeroboam untuk melancarkan pemberontakan dan untuk mengganggu gugat kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam.
Jadi di situ dalam Taurat digambarkan ada 3 musuh besar kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama dikatakan Jeroboam tadi, Jeroboam yang dalam buangan di Mesir kemudian datang. Kemudian Al-Yada, ini yang anak kepada Al-Yada iaitu Zeron. Kemudian Yarbam. Zeron ini dikatakan dia telah menjadi penentang yang jelas di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia juga telah berjaya mengumpulkan bala tentera untuk menjatuhkan kerajaan Sulaiman, tetapi dapat diketahui lalu mereka dibuang negeri, mereka pergi ke Damsyik. Lalu di Damsyik mereka membuat satu bala tentera yang lain, membentuk satu kerajaan yang lain di Damsyik. Kemudian ada satu lagi Yeroboam pula. Yang pertama tadi Hudhud sebenarnya. Yang tadi Hudhud, kemudian Zeron, kemudian Yeroboam. Yeroboam ini adalah petugas sebenarnya. Kemudian dia menjadi pemberontak. Jadi kita boleh dapatkan quotation ini dalam Bible banyak. Tapi saya ingin sampaikan di sini bagaimana fitnah yang ada ditujukan kepada Nabi Sulaiman ini tercatat dalam Taurat bab King. Saya bacakan di sini. And he had 700 wife, princess and 300 concubine, and his wife turned away his heart. Dia katakan dia ada 700 orang isteri dan putri-putri dan ada 300 gundik-gundik. Dan semua isterinya kemudian berpaling padanya. Kemudian yang bab yang keempat, for it was so when Solomon was old that his wife turned his heart after other gods, and his heart was not loyal to the Lord his God, as was the heart of his father David. Jadi mereka mengatakan isteri-isteri Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian ini menjadi memberontak. Mereka jadi melakukan syirik pula selepas itu. Kemudian bab yang sama, bab 11 juga dalam King nombor 9 dikatakan, so the Lord become angry with Solomon because his heart had turned from the Lord God of Israel, who had appeared to him twice. Yang ke-10, and had commanded him concerning this thing that he should not go after other god, but he did not keep what the Lord had commanded. Jadi dalam ayat ini mereka menuduh bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam telah melakukan syirik. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran ni. Ma kafara Sulaimanu walakin nasyayatina kafaru. Bukan Nabi Sulaiman yang kafir atau menjadi syirik, tetapi mereka inilah yang menjadi syirik. Jadi Jeroboam tadi yang mengadakan konspirasi untuk menjatuhkan Nabi Sulaiman, membuatkan fitnah. Nanti siapa nak tambah boleh ada juga. Dikatakan waktu pembinaan rumah ibadat mereka itu, mereka ada meletakkan tanda-tanda dalam rumah ibadat itu. Seperti macam tanda-tanda kepala syaitan, kepala lembu. Sebab yang Jeroboam ini dia baru balik daripada Mesir. Mesir kan mereka sembah lembu-lembu. Jadi mereka dia bawa pelajaran itu. Tapi secara tersembunyi. Bila dalam proses membuat rumah ibadat itu, jadi diselitkan tanda-tanda, dia tak nampak secara jelas. Sekali pandang memang kita tak nampak, tapi kalau kita perhatikan betul-betul memang kita nampak. Ada bentuk syaitan lah, ada bentuk kepala lembu lah. Maka itu dia membunuh 3 orang tadi supaya rahsia ini tak terbuka. Yeroboam ini engineer juga dalam waktu itu membina tu. Sama jugalah kalau kita perhatikan di Mekah, siapa pernah pergi Mekah? Saya perasan, kalau kita perasan dekat Mekah tu kadang-kadang ada dekat tiang Mekah dan Madinah. Kalau kita sekali pandang kita tak perasan, tapi kalau kita perhatikan betul-betul memang ada tanda-tanda tu, ada tanda kepala syaitan pun ada tanda kepala lembu pun ada. Sama di Mekah pun di Madinah pun. Jadi inilah mereka membuat tanda-tanda ni, kemudian
mereka menuduh bahawa Nabi Sulaiman yang melakukan syirik. Tapi bukan Nabi Sulaiman yang syirik, sebabnya mereka lah yang syirik. Dan setelah Nabi Sulaiman AS wafat, lalu anaknya Rehoboam untuk mengambil alih, waktu itulah yang secret society ni lantang muncul. Bila nak melantik anak Nabi Sulaiman menjadi pemimpin, mereka mengenakan syarat-syarat. Kalau syarat-syarat ini dipenuhi, kami akan akur, kami akan patuh, kami akan akur. Tetapi akhirnya bila kerajaan mereka mula mundur dan bila mereka mengambil alih pimpinan di Yerusalem, akhirnya jelas mereka pula lah sebenarnya yang syirik, bukan Nabi Sulaiman yang syirik. Jadi makin lama makin jelas patung-patung, lambang-lambang syaitan, lambang-lambang kepala lembu makin jelas ada. Ini digambarkan dalam Taurat sendiri. Dalam bab Kings, bukan, sekejap tadi saya dah tanda lupa pula. Tak apa, tapi ada nanti dia yang mereka yang jelas kemudian nampak mereka yang melakukan syirik. Ini yang digambarkan dalam Al-Quran, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Jadi setelah mereka mengadakan syirik, kerajaan mereka menjadi mundur dan lemah dan mereka dah tak perhatikan hari Sabat. Kemudian Nabi Yeremia mengatakan kalau mereka tidak memberikan perhatian kepada hari Sabat, ada nubuatan bahawa mereka akan dihancurkan. Jadi lebih kurang 100 tahun atau 200 tahun selepas Nabi Sulaiman AS, apabila mereka sudah lemah, sudah melupakan amal ibadat, terjerumus ke dalam duniawi, tenggelam dalam duniawi, maka waktu itu satu raja sedang bangkit waktu itu, namanya Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar datang menyerang Jerusalem. Menyerang Jerusalem, lalu Jerusalem ditawan. Tempel mereka pun dibakar, library, perpustakaan mereka pun dibakar. Jadi banyaklah buku-buku orang-orang Yahudi Taurat yang asli itu semuanya dibakar oleh Raja Nebukadnezar. Jadi mereka bawa balik 10 bangsa Israel, tahan mereka bawa pergi ke Babel. Hanya 2 saja dibenarkan tinggal di Yerusalem pada waktu itu. Jadi mereka bawa di Babel, mereka jadi tahanan di sana. Mereka dijadikan buruh paksa di sana. Inilah kesudahan apabila mereka mengadakan pemberontakan melawan Nabi Sulaiman AS. Akhirnya bangsa Israel ini menjadi mundur, lemah. Keimanan mereka pun lemah. Akhirnya mereka dijajah. Dan dijajah dan dibawa ke Babel, dijadikan hamba pula di sana. Jadi selepas itu barulah kisah yang kedua di Babel pula. Di Babel ini, kerana orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ditahan di sana, mereka dirampas hak-hak mereka, mereka tak dibenarkan balik ke Yerusalem, mereka tak bebas, tak boleh simpan harta dan sebagainya, hanya boleh bekerja saja. Ini yang berlaku, banyak dah berlaku. Jadi kebebasan hak mereka tidak diperhatikan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang mengirimkan 2 malaikat yang di sini katakan Harut dan Marut. Marut kita dah belajar semalam yang mengoyakkan dan Marut yang banyak memecahkan. Jadi mereka inilah membuat satu lagi secret society. Memanggil orang, mengajar orang bagaimana untuk mengalahkan kerajaan Babel pada waktu itu. Mereka pilih laki-laki saja. Bukanlah perempuan yang dikatakan semalam ilmu mereka boleh pisahkan suami dengan isteri, bukan seperti itu. Maksudnya secret society ni mereka hanya memilih laki-laki saja. Mereka tak benarkan perempuan masuk kerana perempuan ada sifat dia. Dia susah nak simpan rahsia. Dia akan terlepas cakap, walaupun kita dah nasihat macam-macam pun dia mesti terlepas cakap juga. Walaupun mereka dah janji apa semua, kadang-kadang mereka terlepas cakap juga. Itu sifat perempuan. Sebab itu dalam ini digambarkan
perempuan tidak boleh ikut serta dalam secret society ni waktu nak menjatuhkan kerajaan Babel pada waktu itu. Jadi Harut dan Marut ini adalah nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala perintahkan izinkan mereka untuk menjatuhkan kerajaan Babel. Jadi dikatakan pada waktu itu satu empire kuat membangun, iaitu empire Persia yang dipimpin oleh siapa nama dia, Heros. Jadi Heros ini dia menjajah dan membuat empire makin besar, lalu dia bercita-cita untuk menyerang Babel juga. Jadi orang-orang Yahudi di dalam Babel, mereka mengadakan konspirasi minta pertolongan bantuan daripada kerajaan Persia, kerajaan Media yang dipimpin oleh Heros pada waktu itu. Jadi mereka membuat konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan Babel. Kerajaan Babel akan datang serang daripada luar. Mereka orang-orang Bani Israel ini akan melakukan serangan dari dalam secara tersembunyi. Jadi nak dijadikan cerita, akhirnya mereka berjaya. Mereka berjaya kalahkan kerajaan Babel dan Nebukadnezar akhirnya ditangkap. Dan kerajaan baru, kerajaan Persia datang menakluk Babel, lalu dia memberi jaminan kepada Bani Israel bahawa mereka akan dipulangkan ke Yerusalem dan mereka akan dibenarkan untuk menulis kembali buku-buku mereka, kitab-kitab mereka. Inilah waktu itulah mereka, waktu di Babel itu ada mereka tuliskan Talmud sebab dah dibakar. Waktu di Yerusalem itu semuanya dia dibakar oleh Raja Nebukadnezar. Jadi sepanjang tempoh lebih kurang 70 tahun berada di Babel, mereka berusaha, Nabi Yeremia berusaha untuk tulisnya kembali. Kemudian Raja Heros tadi, Raja Persia tadi memberi jaminan bahawa dia akan bantu orang Israel untuk pulang ke Yerusalem dan membantu mereka membuat rumah ibadat mereka kembali. Dan buku-buku mereka pun akan dipelihara, akan diberi bantuan untuk bagaimana untuk membuat kembali buku-buku mereka. Kemudian Raja Heros ini mengatakan sebenarnya kenapa dia bercita-cita datang ke Babel untuk menyerang Raja Nebukadnezar dan menyelamatkan orang Bani Israel. Dia mengatakan sebenarnya dia mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala dia telah menjadikannya raja dan telah membesarkan empire-nya. Jadi dengan kekuatannya itu Allah Taala perintahkan untuk selamatkan Bani Israel yang berada di Babel. Lalu bukan saja diselamatkan, lalu dibantu untuk membina kembali rumah ibadat mereka di Yerusalem. Dan segala bentuk bantuan Raja Persia akan berikan kepada mereka. Inilah yang dikatakan dalam surah Kahf itu, Zulkarnain. Sebenarnya inilah Zulkarnain, Raja Persia ni bernama Heros. Inilah yang bantu Bani Israel pada waktu itu. Okey. Jadi hasil daripada konspirasi orang-orang Bani Israel di dalam Babel itu, mereka berjaya mengalahkan kerajaan Babel dengan bantuan daripada Heros tadi. Ini dia. Kemudian di zaman Rasulullah SAW, ini yang ketiga. Di zaman Rasulullah SAW pula, mereka cuba untuk menghancurkan Nabi Muhammad SAW sekali lagi dengan melalui jalan secret society dan dengan mengadakan konspirasi jahat yang tersembunyi. Jadi ini yang mereka ingin lakukan di zaman Rasulullah SAW. Tetapi apa yang disebutkan di sini Allah SWT, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mengajarkan apa yang merugikan mereka, bukan yang beri manfaat kepada mereka. Mereka cuba untuk menghancurkan Islam di Madinah dengan mengadakan konspirasi jahat. Dan sebelum ni kita dah belajar banyak juga bagaimana ada konspirasi untuk meracun Rasulullah SAW, ada konspirasi untuk membuang batu di kepala Rasulullah SAW. Mereka juga mengadakan konspirasi dengan pihak-pihak luar, dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Tapi yang sebenarnya yang paling besar iaitu apabila mereka mengadakan konspirasi dengan kerajaan Persia untuk menangkap Nabi Muhammad SAW supaya dia ditangkap dan dibunuh.
Dalam sejarah dikatakan Raja Persia iaitu Kisra, dia telah mengirim 2 orang jeneral daripada Yaman, iaitu waktu itu Yaman di bawah Empire Persia. Jadi dia kirimkan surat kepada kerajaan Yaman supaya pergi ke Madinah, tangkap Muhammad dan bawa dia ke Persia, ke Parsi. Jadi 2 orang komando daripada Yaman datang ke Madinah. Lalu dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami adalah wakil daripada kerajaan Persia. Daripada surat ini mengatakan bahawa di negeri Arab ada seseorang yang telah mendakwakan dirinya sebagai nabi. Lalu dia perlu ditangkap dan dibawa ke Parsi untuk dijatuhkan hukuman bunuh. Lalu Rasulullah SAW tidak mengatakan tidak, dia kata tunggulah sampai esok. Jadi orang komandor ini, 2 orang komandor dari Yaman kata mungkin Muhammad ini ingin berdolak dalih, tidak mahu pergi mengikut kami. Kata tuan lebih baik tuan ikut kami. Kalau tak, negeri ini akan dihancurkan dan mungkin seluruh Arab akan dihancurkan oleh kerajaan Parsi. Tapi Rasulullah SAW menasihatkan dia tunggulah sampai esok. Jadi 2 orang komandor ini pun tunggulah sampai esok. Keesokan paginya Rasulullah SAW berjumpa dengan mereka lalu mengatakan, malam tadi saya diberitahukan oleh Tuhan bahawa raja kamu itu telah mati dibunuh. Jadi 2 orang komandor ni pun heran. Mungkin dia ni cuba nak berdolak dalih, betul ke tidak? Dia kata tuan janganlah nak berdolak dalih, ikut kami demi kebaikan untuk orang-orang Arab. Tapi Rasulullah SAW mengatakan tunggulah datang wakil perutusan daripada Yaman nanti. Jadi mereka pun pergilah ke port menunggu utusan daripada Yaman. Selang 4 hari lepas itu ada utusan daripada Yaman mengatakan bahawa dan raja baru telah ada. Raja yang lama telah mati dibunuh dan sekarang adalah raja baru iaitu Kisra yang kedua. Dia mengatakan bahawa raja kami telah berlaku zalim, jadi kami mengambil alih pupuk pimpinannya dan keputusan untuk menangkap dan menghukum Nabi orang Arab itu pun adalah satu keputusan yang zalim. Jadi keputusan itu dibatalkan sampailah arahan yang seterusnya. Jadi 2 orang komando ni pun terkejut melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata benar. Memang betul-betul Raja Persia telah mati dibunuh. Jadi orang mengatakan bagaimana boleh Raja Persia yang jauh itu datang mengutus wakilnya untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan mereka ada konspirasi dengan orang-orang Arab, itu tak mungkin. Sebab orang-orang pada waktu itu diorang katakan tak mundurlah bangsa yang ganas. Mereka tidak ada wakil, tak teratur, tak ada pemimpin, tak ada kerajaan. Jadi tidak ada hubungan diplomatik antara kerajaan Persia dengan orang-orang Arab. Kemudian kalau dikatakan ini mungkin hasil daripada gerakan atau tindakan daripada orang-orang Rom, tak mungkin juga. Sebab kerajaan Parsi bermusuh dengan kerajaan Rom pada waktu itu. Pada waktu itu empire yang besar di zaman di daerah itu iaitu satu empire Rom, satu empire Parsi. Dan dua-dua empire ini bermusuhan. Jadi mereka katakan tak mungkin kerajaan Rom menggalakkan kerajaan Parsi untuk menentang orang Arab. Jadi tak mungkin. Jadi siapa yang sebenarnya yang membuat Raja Parsi menjadi marah lalu ingin menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah? Jadi bila dikaji bahawa dapat tahu bahawa sebenarnya ini adalah konspirasi daripada orang Yahudi. Seperti saya katakan tadi sebelum ni, mereka dibantu oleh Raja Persia bebas daripada kerajaan Babel, menolong mereka membuat rumah ibadat mereka, menolong mereka untuk menulis kitab-kitab mereka. Jadi mereka mendapatkan kedudukan yang baik di sisi kerajaan Parsi. Sewaktu Rom menjajah Yerusalem, jadi mereka orang-orang Yahudi lari pergi ke Babel. Di Babel mereka mendapat kehormatan, mendapat tempat
Banyak pemimpin-pemimpin mereka, pedagang-pedagang mereka, orang-orang kaya mereka mendapat tempat yang elok di Babil. Jadi mereka dari situlah mereka mendapat tahu di Arab ada orang Arab, Nabi Muhammad telah memimpin orang-orang Arab. Jadi orang-orang Yahudi ini memberitahukan kepada orang-orang Yahudi yang berada di Babil supaya memujuk Raja Parsi menangkap Nabi Muhammad SAW lalu membunuhnya. Inilah konspirasi yang jahat yang mereka lakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang mengatakan bahawa sebenarnya tindakan Raja Parsi untuk menangkap Rasulullah SAW ini adalah sebab surat tabligh Rasulullah SAW sampai ke Parsi. Kalau kita katakan surat itu sampai ke tabligh dan itu menyebabkan kemarahan Raja Parsi, kalau betul, itu kemungkinan boleh jadi. Tetapi hakikatnya bukan seperti itu. Keputusan untuk menangkap Rasulullah SAW berlaku sebelum surat itu sampai. Dalam Razqani jilid 2 mengatakan bahawa Raja Parsi yang yang pertama tu, Kisra yang pertama itu telah ditangkap pada 25 Februari tahun 628 dan dia dibunuh pada tahun 29 Februari 628, iaitu 4 hari selepas dia ditahan. Tetapi surat Rasulullah SAW yang sampai ke Parsi pada bulan 4, iaitu 12 hari bulan April 628. Bukan disebabkan surat itu sebenarnya. Surat itu kemudian, tetapi yang membuatkan Raja Parsi marah dan ingin menangkap Rasulullah SAW ini sebenarnya adalah konspirasi orang Yahudi yang mereka ada ramai di sana waktu itu, pemimpin-pemimpin mereka, dan mereka mendapatkan tempat yang bagus dalam kerajaan. Jadi hasutan daripada orang-orang Yahudi inilah, konspirasi jahat inilah, maka Raja Parsi ingin menghancurkan orang-orang Arab. Tetapi ingat bahawa konspirasi yang mereka lakukan ini, mereka sangkakan mereka seperti lakukan yang di Babil. Tetapi Allah SWT cuba memberitahukan di sini bahawa tindakan konspirasi mereka ini tak sama seperti yang di Babil. Yang di Babil ini memang betul ada perintah daripada Allah SWT untuk membantu dan menolong mereka. Dan Harut dan Marut ini Allah Ta'ala perintahkan untuk membuat satu konspirasi, satu society yang tersembunyi untuk menjatuhkan kerajaan Babil. Kerana kerajaan Babil sangat zalim pada waktu itu. Tapi berbeza dengan kerajaan Nabi Sulaiman yang mengadakan konspirasi atau secret society, iaitu mereka-mereka yang jahat yang mereka ingin menentang Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua ni berbeza. Yang ini penentang Nabi, yang ini Nabi yang dapat perintah Allah SWT untuk menentang kerajaan yang zalim. Jadi mereka ingin melakukan perkara yang sama, mengajarkan sihir ni, mengajarkan tipu daya, mengadakan konspirasi. Itu mereka jangkakan mereka akan berjaya seperti mereka berjaya di Babil. Mengadakan konspirasi dari dalam dan mohon bantuan kerajaan dari luar. Mohon bantuan daripada raja daripada luar. Jadi di sini mereka mengadakan konspirasi dari dalam, mereka mohon bantuan daripada Parsi. Kalau kata mereka datang menyerang, mereka akan rosakkan Islam dari dalam. Itu cita-cita mereka, itu rancangan mereka. Tetapi Allah SWT sebutkan bahawa apa yang mereka ajarkan, wa yata'allamuna ma yadurruhum, apa yang diajarkan mereka itu hanya merosakkan mereka. Wala yanfa'um, tidak memberi manfaat kepada mereka. Sebab apa? Yang mereka lakukan ini seperti di zaman Nabi Sulaiman AS. Apabila mereka mengadakan konspirasi untuk menjatuhkan Sulaiman, akhirnya orang-orang Yahudi menjadi mundur, menjadi rosak, keimanan mereka mundur, akhirnya mereka dijajah dan dibuang negeri. Jadi di sinilah Allah Ta'ala kata mereka akan mundur, mereka akan menerima nasib sama seperti orang-orang Yahudi di zaman Nabi Sulaiman AS. Mereka pasti akan dibuang negeri. Walakat alimu limanishtara ma lahu fil akhirah min khalaq. Dan mereka tahu sebenarnya apa yang mereka usahakan, apa yang mereka dagangkan, apa yang mereka niagakan tidak ada bahagiannya di akhirat.
Walabi sama syarabihi anfusum. Apa yang mereka niagakan itu akan menjadi rugi, jadi rosak untuk diri mereka sendiri. Mereka tahu kalau ini tak betul. Kalau dulu mereka menentang Babil, itu betul, ada perintah daripada Allah SWT. Tapi sekarang ini mereka cuba menentang Nabi Muhammad, Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka sendiri dah lihat, mereka tahu banyak tanda-tanda, mereka tahu malaikat pun turun padanya, kan? Masyarakat Arab membantunya, mereka Islam makin lama makin maju. Mereka sedar. Mereka awal-awal mereka menentang dulu pun mereka telah dibuang ke Khaybar. Tapi mereka tak mau berubah. Mereka tetap juga melakukan penentangan. Akhirnya dari Khaybar pula mereka keluar. Dibuang lagi keluar daripada Madinah. Kemudian lama-lama mereka lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui, mereka tak sangka bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pelarian tadi, yang miskin tadi, boleh menjadi raja, boleh menjadi pemimpin, penguasa, membentuk empire, meluaskan empire yang mereka tak sangka. Jadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya melebarkan empire-nya, akhirnya orang-orang Yahudi ni bukan saja keluar daripada Madinah pergi ke Khaybar, Khaybar keluar daripada Madinah, malah keluar pula lagi daripada negeri Arab. Jadi mereka bertebrakanlah di sebelah Sudan, sebelah Iraq sana, di situ. Sampailah ada yang merantau sampai ke Kashmir semua. Mereka tak berani lagi tinggal di negeri Arab. Kemudian bila Islam dah sampai ke Iran, sampai ke Palestin, keluar lagi mereka. Kemudian di zaman moden ini kita lihat sekali lagi mereka membuat konspirasi. Dalam Perang Dunia Kedua, mereka mengadakan konspirasi bersekongkol dengan England. Mereka bantu England, dengan bantuan daripada England selepas Perang Dunia Kedua, mereka dapat masuk pula ke Palestin kembali. Ini semua sama, mereka ulang lagi peristiwa-peristiwa ni. Mereka menjadikan konspirasi jahat. Dan sekarang ini pun banyak sistem-sistem yang seperti ini. Secret society ni mereka laksanakan. Banyak sekarang dah merebaklah, dah terlampau banyak. Kan? Tapi ini mereka menentang nabi-nabi pada waktu itu, menentang Nabi Sulaiman dan menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar, yang izin itu waktu menentang kerajaan Babil, menentang Raja Nebukadnezar. Itu memang ada perintah dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka lepaskan diri daripada kerajaan di Babil. Ini mereka adakan konspirasi waktu itu. Tetapi sekarang ini berbeza. Mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala ingin sampaikan di sini apa yang mereka lakukan sebenarnya bukan sama seperti keadaan di Babil, tetapi sama keadaannya di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang akhirnya mereka menjadi mundur, mereka jadi tidak beriman, akhirnya mereka dibuang negeri. Jadi ini pun kesudahannya juga, akhirnya bila mereka mengadakan konspirasi untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesudahannya mereka menjadi orang-orang buangan negeri. Jadi inilah yang saya ingin sampaikan. Saya dah katakan semalam saya akan ambil masa 40 minit atau 1 jam. Sebenarnya ada banyak lagi saya nak sampaikan, tapi saya sengaja simpankan ruang ini untuk sesi soal jawab. Nanti kalau ada sesiapa nak tanyakan yang kurang jelas, boleh sampaikan, dan kalau ada sesiapa ingin tambah pun saya alu-alukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.